Cuba taubat kata, ya Allah ampun dosa kami, ya Allah ampun dosa kami, ya Allah ampun dosa saya, ya Allah ampun dosa aku. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Malam-malam ucap astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya minta ampun, saya bertaubat pada Engkau. Ya Allah, aku minta ampun, aku bertaubat pada Engkau. Ramai orang kita jumpa, walau nampak dia susah, tiba kita sampai jumpa dia, kan kita tengok makcik yang susah tu, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, makcik hari-hari berdoa, 12 tahun makcik berdoa, tak ada tandas. 12 tahun makcik berdoa, 12 tahun berdoa, 12 tahun berdoa. Hari ni Allah kabul doa makcik. Berapa tahun dia berdoa? 12 tahun. Kita bila jumpa orang yang doa dia dimakbulkan 12 tahun, akhirnya dapat rumah, dapat tempat tinggal lebih baik, boleh solat lebih baik, sempurna, keadaan lebih bersih. 12 tahun berdoa. Ada makcik, ada orang kita jumpa, dia tak ada kaki, tak ada kaki. Doa, dia kata, Ustaz doa, saya hari doa supaya Allah keluarkan saya. Tinggal dekat tempat kedai buruk, saya dah cerita itu kan. Tinggal kedai buruk, kaki tak ada, duduk kat sana. Bila sampai, walau kita tak nak datang pun, saya tak nak datang, tapi dia dah duduk kat situ. Datang-datang, pindahkan malam tu juga. Walaupun dah malam dah balik, kami dah ada 2-3 kes sebelum tu, hari yang sama kita pindahkan juga malam. Dengan bantuan anak muda yang hebat-hebat dengan saya ni, terus pindahkan. Anak muda ni semua laju semua sekali. Saya tak larat dah, dia orang angkat-angkat semua, pindahkan malam tu. Alhamdulillah, bila pindah malam tu, dia gembira, kakak dia gembira. Anak OKU 2 orang, seorang baru meninggal tahun lepas. Seorang lagi lurus, tak boleh buat apa, OKU juga. Suami pula stroke, walau boleh bergerak lagi tapi stroke ringan kot. Lepas tu apa jadi, kakak dia sebelah tak ada tandas, jauh, tandas kotor, macam pasar raya buruk, dah macam terbakar, dah tinggal ada tandas, tak boleh pakai sangat, diguna tandas tu, jauh nak berjalan. Bayangkan macam mana kakak tak ada kaki nak berjalan. Sekali dia kata, Ustaz, inilah doa si Allah kabulkan. Alhamdulillah, dia pun mula pindah. Bila dia mula pindah, tak sampai beberapa minggu, kakak dia seminggu minggu kakak dia meninggal. Sekejap je, 2 minggu, saya tak ingat, seminggu 2 minggu kakak tu meninggal. Baru pindah beberapa minggu, meninggal dunia. Sampai anak dia peluk saya menangis. Mak tak berhenti cakap terima kasih Kak Ustaz. Mak kata tak gembira. Anak dia peluk saya macam dah lama kenal. Tengok doa tu kan ajaib. Allah boleh buat sekelip mata daripada tak ada rumah ada rumah. Bukan sebab saya, tak, sebab Allah yang tolong dia. Bukan sebagian tuan-puan pula ada yang mungkin ada menyumbang sebagian sebelum ni, Allah beri pahala semua sekali. Tapi hakikatnya yang nak tolong makcik tadi siapa? Allah SWT. Allah yang kabulkan doa makcik tadi. Sebab itulah hadis yang ada yang sahih, diceritakan Allah tanya, kenapa bila maksudnya aku sakit kamu tak ziarah, aku lapar kamu tak beri makan. Orang pun heran bagaimana, maksudnya apa dia? Bila orang miskin berdoa lapar, kamu tak tolong, Allah tak masuk kita dalam syurga selagi tak jawab. Kenapa tak bagi orang miskin tadi makan? Selagi ada orang yang hidup susah, tapi kita tidur dengan lena, Allah, kita bertanggungjawab atas setiap orang dalam dunia. Kita tidur lena, ada anak-anak kecil, tandas pun tak ada, keperluan asas, air pun tak ada. Kita tak akan terlepas ke akhirat nanti. Kita tak akan terlepas ke akhirat nanti. Kalau ada mana-mana orang, ada anak kecil tidur, tak ada tempat tidur sempurna, mereka tak ada makan minum, mereka tak ada air, keperluan asas yang kita baru tak ada 20 minggu, boleh demam, bukan orang lain, saya lah demam, tak ada air, ujian. Bayangkan tuan-puan, bayangkan ada orang dalam hidup, sepanjang hidup mereka tak ada rasa air ni, nak air kena pergi Petronas, pergi masjid jauh kat sana. Untuk tu kita yang kena bawa kasih sayang Allah kepada mereka semua. Sebab macam mana kita kenal kasih sayang Allah? Kerana kasih sayang Nabi SAW Allah zahirkan, beri kebaikan sebab Nabi, Allah beri kita kenal Tuhan. Itu ramai manusia belum kenal Allah, jauh pada kebaikan. Mereka putus asa dengan doa, mereka dah tak berharap pada Tuhan, mereka dah tak nak berdoa pada Tuhan, mereka tak nak dan doa ni semua dia tak nak dah. Doa semua dia tak nak percaya dah. Tuhan ni semua menipu je, dia kata Tuhan tak ada dah, Allah semua tak ada lah, tak payahlah agama-agama ni tak ada. Orang macam ni kita kena jumpa beritahu yang kerana doa kamu, kami datang pada kamu. Kerana doa kamu dikabulkan, Allah yang gerakkan kami untuk berjumpa dengan kamu. Bukan sebab kami nak tolong kamu, sebab Allah sayang kat kamu, Allah jumpakan kita. Satu keluarga kat Johor saya pindahkan. Sampai baru ni saya hantar anak-anak dia belajar sekolah madrasah. Sampai je dekat sana,
Kakak ni nangis. Sampai kat sana kakak tu nangis. Kakak tu kata, Ustaz, sepanjang hidup saya ni, saya dah 40 tahun, saya tak pernah sembahyang. Sepanjang hidup saya 40 tahun, saya tak pernah sembahyang, dan saya tak nak sembahyang. Tapi Ustaz, nak tahu tak, saya dah belajar sembahyang. Ustaz, saya dah berubah, saya dah didik anak-anak saya sembahyang, keluarga saya dah sembahyang. Tengok, kita tolong orang yang tak sembahyang, dia mula sembahyang. Dia mula didik anak-anak dengan kebaikan, dengan akhlak, dengan agama. Untuk itu, tengok manusia ini rasa sayang. Tengok manusia ini rasa sayang. Tengok manusia rasa sayang. Michael Chai. Michael, I always watch your videos, I believe you. Terima kasih Michael. Handsome ni tuan. Tu orang baik-baik, nampak macam-macam orang ada, macam-macam agama ada, semua baik-baik. Dan kadang-kadang dalam banyak orang ada orang-orang tertentu, dia tak kira agama apa, kadang dia ada buat begini. Kita jangan marah agama dia, jangan hina agama dia. Sebab dalam kalangan orang Islam pun ada begitu juga. Macam-macam keadaan tu jangan hina agama orang, tapi kita tengok orang tu, kita dakwah dia kepada kebaikan, sayang orang lain. Yang biar orang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kebaikan kita tunjukkan. Biar orang kenal Nabi kan, orang sayang orang lain, menghormati. Dan kita sampai kapan kita percaya, dalam masa yang sama kita menghormati agama orang lain. So begitu. Orang lain cerca kita atau cakap tak baik, tak apa, tapi kita jangan mulakan cerca orang, cakap orang cakap tak baik, kita balas dengan kebaikan, rasa sayang. Doakan, ya Allah, saya sayang dia, saya maafkan dia. Saya sayang dia, saya maafkan dia. Malam nangis. Sebab dengan kebencian kita tak boleh nak sampaikan kebaikan. Dengan kebencian kita tak akan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Dengan kebencian, akhlak Nabi tak akan datang lagi kepada kita. Jangan mengorbankan kebaikan kita kerana keburukan orang lain. Kita buat benda baik, tiba orang cakap tak baik, kita pun marah. Kebaikan kita hilang, kita pun tak tentu hala. Dan kita buat baik, orang cakap buruk, orang marah kita pun marah balik. Hilang kebaikan kita. Dan orang cakap buruk, kita terus buat baik. Kita buat baik bukan untuk orang hargai kita. Saya selalu sebut, kita tak hidup untuk penghormatan orang, pujian orang. Kita hidup untuk Tuhan sayang kita. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Apa orang cakap kat kita tak penting. Orang akan bercakap. Ada masa orang sayang kita, ada masa orang tak sayang kita, ada masa orang hormat kita, ada masa orang keji bijak kita. Tapi kita cakap, ya Allah, aku hidup cuma untuk Allah, untuk Tuhan. Hidup bertuhan ni buat kita bahagia. Buat baik, terus buat baik. Sambil nak buat baik, Ustaz, penat sih buat baik, Ustaz. Penat lah buat baik. Orang tanya, sama selalu tanya, Ustaz, penat sih buat baik, Ustaz. Orang tak hargai saya. Penat sih buat baik, Ustaz. Begitu begini. Penat sih buat baik, Ustaz. Pasangan tak hargai, keluarga tak hargai, itu tak hargai. Ada orang cakap macam tu. Bukan. Kita buat baik, sambil buat baik sampai mati, sampai kita pejamkan mata. Buat selama-lama daripada dunia, tapi kita akan dibangkitkan semula di akhirat nanti. Di sanalah kehidupannya sebenar-benarnya. Setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan, setiap keburukan pasti dibalas dengan keburukan. Jadi hidup untuk Allah sayang kita. Hidup untuk Allah sayang. Orang keji, orang hina, tak apa. Beritahu kita akan sedih. Manusia biasa mesti sedih. Kalau tak sedih tu tipu. Orang cakap bukan kita relax, tenang. Tak ada orang tenang. Orang cakap mesti terasa. Tapi terus betulkan niat. Terus cakap kita hidup untuk Allah sayang, untuk hidup Allah sayang. Sampai suatu hari kita tenggelam dengan cinta pada Allah, sehingga kita tak terkesan langsung dengan pujian orang, kejian orang. Puji pun tak apa, keji pun tak apa. Tak rasa apa dah. Orang sanjung sampai langit pun tak rasa saya. Rasa Allah yang bagi semua sekali. Tak sombong. Orang pijak sampai bumi pun tak putus asa. Sebab kita ada Allah, kita hidup untuk dia, kita sedang nilai untuk dia. Kita buat baik, nak beri pahala siapa? Orang ke Tuhan? Kan Tuhan nak bagi. Yang bagi kita kaya siapa? Orang ke Tuhan? Kan Allah yang bagi. Yang boleh keluarkan kita daripada sakit, daripada musibah, ujian siapa? Kan Allah SWT. Jadi kenapa kita nak hidup untuk orang? Kenapa kita belum-belum nak sukakan orang, nak gembirakan hati orang? Kita hidup untuk Allah sayang. Gembirakan hati orang dapat pahala. Dan sampai buat dengan terbaik untuk gembirakan orang kerana Allah, tapi bukan kerana orang. Bila kerana orang kita kecewa, kita senyum je pun. Senyum kat orang, tiba kita senyum. Saya senyum kat tuan puan lah, contoh saya senyum, tiba tuan puan tak balas. Macam sekarang mana tuan puan balas senyum saya? Saya senyum, tuan puan tak balas senyum sebab dalam live. Jadi saya senyum seorang-seorang. Tapi saya tetap senyum juga, sebab kita bukan senyum untuk orang, kita senyum untuk Allah sayang kita. Kita senyum untuk Allah sayang. Kalau kita senyum untuk orang
Orang pun buat muka, begitu buat muka tak puas hati, kita berkata sampai mati tak nak senyum dekat kau. Sebab kita senyum untuk orang. Tapi kalau kita senyum untuk Allah, untuk Tuhan, hari-hari setiap hari kita tetap senyum. Hari demi hari tetap buat kebaikan, tetap tolong orang, tetap sayang pada orang lain, terus buat baik. Ada orang tak nak tolong orang sebab ada orang tipu, kan? Ada orang ikut ni, Ustaz saya tak nak tolong Ustaz, banyak saya kena tipu. Ustaz tak pernah kena tipu ke? Saya cakap dengan dia, saya kena tipu dengan siapa? Saya kena tipu dengan siapa? Dengan orang. Ustaz tolong bukan main penat, tolong-tolong, dia tipu, lepas tu dia tak hargai. Saya bukan tolong dia, saya tengah tolong diri saya sendiri. Saya bukan tolong dia, saya tengah tolong diri saya sendiri, supaya ke akhirat nanti saya dapat beritahu pada Allah, ya Allah, ni je saya mampu buat, lain-lain saya tak mampu buat. Ya Allah, ni je saya mampu buat, lain-lain saya tak mampu buat. Ya Allah, ini saja saya mampu buat. Ya Allah, lain-lain saya tak mampu nak buat. Saya tak mampu buat apa-apa untuk kebaikan ni. Maaf ya Allah. Ramai lagi orang lapar, susah, tak sekolah, saya tak dapat nak tolong mereka. Ya Allah, maafkanlah saya. Kita tolong orang, sebenarnya kita telah tolong diri kita. Nabi SAW tanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu kata, ya Rasulullah, anda habis dah sedekah kambing ni, anda bagi sedekah ada seekor kambing, habis dah semua seekor kambing ni saya sedekahkan, cuma tinggal peha je untuk kita. Nabi SAW sebut, tak, semua untuk kita kecuali peha je bukan untuk kita. Allahu Akbar. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, ada seekor kambing, saya dah sedekah semua sikit dah habis dah, tak ada apa tinggal lah Rasulullah. Kalau bahasa kita, tak ada apa tinggal, tinggal peha je, peha kambing ni je tinggal. Nabi, yang lain semua dah habis dah, orang lain dah makan dah habis dah, sedekah semua. Nabi kata tak, semua tu untuk kita kecuali peha tu bukan milik kita. Apa kita bagi dekat orang, rupanya apa kita bagi dekat orang, sebenarnya apa saja kita bagi ke orang, sebenarnya itulah harta kita di akhirat nanti. Kita sedang bina kehidupan akhirat nanti. Kita sedang membina hidup kita di akhirat nanti. Kita sedang bina kehidupan akhirat kita. Kita sedang bina akhirat kita yang hidup, kita akan hidup di sana buat selama-lamanya. Kita tolong orang bukan sebab orang tu, tapi supaya Allah sayang kita. Ya, masa bila kita buat baik kena tipu. Buat baik kan untuk Tuhan, ya Tuhan bagi pahala. Jadi mana ada buat baik kena tipu? Buat baik tak ada kena tipu. Dan buat jahat tu kena tipu. Aniaya orang tu kena tipu. Zalim pada orang tu kena tipu. Buat baik ni tak ada kena tipu. Kan ada cerita kisah 3 orang, hadis sahih. 3 orang sedekah kat pelacur. Dia buat sesenyap sedekah bagi ke orang kaya. Sedekah dekat 3 orang? Orang kaya, pelacur, orang lagi sedekah. Sekali bila bagi sedekah kecewa, sebab 3 orang ni patut tak dapat sedekah. Dalam seorang pelacur, seorang orang kaya, buat apa tolong orang kaya, tolong pelacur? Rupa-rupa sebab sedekah tadi, pelacur tadi telah bertaubat. Sebab sedekah tadi, orang kaya tadi kata bertaubat, dia tak pernah bagi zakat sedekah, dia mula bersedekah. Sedekah pada pencuri pun sedekah pada perompak kata aku dah jahat, ada orang sedekah kat aku, dia pun bertaubat. Nampak tak niat kita? Sebab tu berdoa, ya Allah, apa saja saya buat jadikan asbab kebaikan dan asbab hidayah. Apa saja kita buat jadi asbab baik, asbab hidayah. Jadi setiap kebaikan terhasil pada kebaikan kita buat jadi pahala untuk kita. Nabi SAW bersabda, masa siapa mulakan satu kebaikan dan diikuti oleh orang lain, sampai kiamat dapat pahala pada orang mula-mula buat kebaikan. Untuk itu meninggalkan contoh yang baik ialah satu amal. Menunjukkan contoh yang baik ialah amal. Menunjukkan contoh yang baik ialah amal. Tamak pada amal supaya dia berganda-ganda. Kalau kita amal seorang semayang, zikir sesenyap, kita dapat 1, subhanallah. Tapi kita lepas zikir, kita kongsi dengan anak, dapat 2, anak pun buat, kita pun buat. Lagi isteri buat, suami, anak-anak buat, keluarga buat, adik-beradik buat. Kita kongsi pula kat ramai-ramai orang, biar ramai orang tahu, supaya ramai-ramai buat. Di dalam ramai-ramai orang yang buat tu, ada orang yang sangat ikhlas dan zikir dia diterima oleh Allah, dapat pada kita. Begitu juga sedekah. Kita buat sedekah, ada masa kita sesembunyi, senyap, jangan orang tahu, sesembunyi. Transfer ke orang, tak semua kita tahu. Ada yang kita senyap je, transfer kat ni kita senyap, tak ada orang tahu. Itu semua jadi pahala untuk kita. Dan masa yang sama, kita jadi contoh kebaikan juga, supaya ramai orang ikut, supaya berterusan sampai kiamat apa saja kebaikan. Supaya untuk tuan-puan sekalian, untuk kita belajar dekat diri pada Allah, dekat diri pada Allah, doa, nangis ke Allah. Itulah Nabi SAW yang sangat kita cintai. Ada sekali Nabi SAW, Aisyah kata radhiyallahu anha, ummul mukminin, ya Rasulullah, doakan untuk saya. Nabi pun doa, ya Allah, ampunkan semua dosa Aisyah radhiyallahu anha yang lepas atau akan datang, yang tersembunyi atau yang zahir,
Wahai Allah ampunkan. Nabi doa, ya Allah ampun semua Aisyah radhiyallahu anha, dosa Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha gembira, masa tu muda lagi. Dia macam melompat sikit kan, macam apa, berlari, macam melambung badan, seronok, happy. Kalau anak kita kan berlari seronok. Aisyah radhiyallahu anha macam happy, macam kalau kita yes, kalau gitu begitulah agak anak-anak, yes. Anak kata, jom makan KFC, yes. Nak jom pergi makan ni, yes. Jom pergi jalan, yes. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kalau dengar Nabi doa untuk dia hari tu, dia seronok sangat. Aisyah radhiyallahu anha kata apa, kalau kita tu yes lah, Aisyah macam seronok lah, tak boleh. Maka Nabi SAW sebut, bersabda, wahai Aisyah radhiyallahu anha, aku doakan untuk aku, umat aku, macam aku doa untuk kamu. Selepas hampir setiap kali solat fardu, hampir setiap kali lepas solat fardu, Nabi SAW mendoakan kita semua. Untuk itu, sedekah yang paling besar untuk keluarga kita yang lain ialah doa. Mulakan dengan doa. Dan kalau rasa benci ke orang, benci kat pasangan, doa. Benci kat anak-anak, doa. Benci kat keluarga, doa. Benci kat jiran, doa. Benci kat manusia lain, doa. Benci pada musuh-musuh kita, doa. Ujian kita rasa benci pada manusia, sebenarnya ujian rasa benci itu kalau kita atasi, itulah jalan kita semakin dekat dengan Allah. Dalam hidup ni ada satu ujian. Semua kita boleh buat kebaikan. Satu hari Allah uji kita, yang ni tak boleh. Saya semua boleh Ustaz, satu ni tak boleh. Saya memang tak boleh maafkan dia. Saya memang benci dia. Kita maafkan, kita doakan. Ada orang apa, dia mulakan, maafkan, mulakan. Ada sahabat, ada satu orang baru ni datang rumah saya, tak sebut nama. Orang baik. Dia kata apa, banyak kebaikan dia buat, tapi satu tak boleh buat. Apa dia dah banyak buat baik. Dia kata akhirnya dia tak nak jumpa dah keluarga dia semua sekali. Saya cakap kat dia apa, saya tak kenal dia. Dia cakap apa, saya cakap apa kat dia, inilah ujian untuk awak kena balik pada keluarga awak, sayang pada keluarga. Nanti tengok apa hadiah yang Allah akan balas pada kamu. Hidup ni ada satu waktu ujian. Ada waktu tu ujian. Dan ujian perasaan, ujian jiwa. Kita tekan perasaan kita tu, ujian jiwa kita tekan. Kita mulakan kebaikan. Apa tu akhlak? Buat baik pada orang buat jahat pada kita. Belajar. Buat baik pada orang buat jahat pada kita. Kedua, hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Orang tak nak kawan kita, orang tak nak berkeluarga kita, orang tak nak sayang kita, kita buat baik pada dia. Hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Ketiga, mendoakan orang yang menzalimi kita. Ya Allah, maafkan dia tak tahu, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah kat dia, Allah. Ya Allah, doakan, ya Allah. Ya Allah, mereka tak dapat ni, ya Allah, mudahkan. Faiz Nurul Huda Yusharun Muhammad Zana Syamih Syira, Masya Allah. Doakan saya. Terima kasih ziarah saya, Puan Syamsira ni. Moga terus tabah. Ni Puan Syamsira Muhammad Norizin. Ya Allah, uji bau ni Ni Facebook Puan saya pun tak tahu Facebook ni. Puan Syamsira ziarah bau ni. Masya Allah, diuji hilang suami, anak-anak 2 orang. Sabar ya Puan. Ujian ni kerana Allah sayang kita. 2 anak pergi lori accident. Lama kan, berapa jam, 4 jam dekat lori tunggu. Dan Puan datang kat lori tengok. Allah Ta'ala ujian. Sabar, ujian tu kerana Allah sayang. Saya tahu satu hari nanti Puan akan jumpa suami dan anak-anak dalam syurga Firdaus. Ada anak seorang yang tinggal, dia sangat perlukan Puan, dan Puan perlukan anak tadi. Saling memerlukan. Terus kuat berjuang dalam hidup. Moga satu hari hidup kita terus berjuang. Satu hari mesti mati. Kalau kita hilang orang kita sayang, kita rasa macam nak mati sekali. Kita akan rasa begitu. Tapi terus berjuang, mati ni pasti akan datang. Kita orang Islam tak takut mati. Bahkan kita cinta untuk mati. Tapi selagi hidup terus berjuang. Jangan fikir mati. Maksud jangan fikir mati ni, jangan asyik risau pasal mati ni. Tapi yang kita patut risau untuk terus berjuang dalam hidup. Hari mati tu datang, mesti datang. Dia takkan terlambat sesaat, takkan tercepat sesaat. Untuk itu sepanjang hidup, terus buat kebaikan, berdakwah dan berkongsi ilmu, cari rezeki yang halal, bantu ramai manusia, terus buat baik. Banyak orang-orang dulu dah mati. Orang-orang dulu, raja-raja dulu, orang besar-besar dulu dah mati dah. Tak ada orang kekal dalam dunia ni. Nama disebut satu hari orang lupakan. Manusia dah lupa nama. Dan nama-nama manusia yang baik dikenali sampai hari ini. Antaranya manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling glamour hari ini, Nabi Muhammad SAW. Setiap masa orang sebut nama Nabi, selawat kat Nabi SAW. Seluruh dunia tak berhenti orang selawat kat Nabi. Setiap masa mesti ada orang tengah sebut nama Nabi SAW.
duta orang cerita pasal Nabi, cakap pasal Nabi, siang malam tak berhenti-henti sayangkan Nabi. Sampai orang mimpi Nabi, teringin nak jumpa Nabi. Sampai macam tu. Anak-anak semua sayangkan Nabi. Itu tu terus buat baik. Mudah-mudahan kita meninggalkan contoh yang baik supaya dunia ini menjadi lebih baik dan menjadi bekalan kita di akhirat nanti. Hanya satu kita harapkan, redha Allah SWT. Baik, terima kasih semua. Wabillahi itu doa saya dalam tahajud malam ni. Niat bangun tahajud. Niat bangun tahajud ni, kalau tak bangun dapat pahala penuh tahajud. Contoh malam niat tiba-tiba bangun dah subuh esok, dapat pahala penuh. Kalau boleh kunci jam, tidur awal, niat bangun tahajud walau 2 rakaat. Malam ni semua orang kita bagi masa doa sekejap, nangis, rindu ke Allah, cakap-cakap, berbual dengan Allah. 2 rakaat tahajud, ringkas-ringkas pun tak apa. Doa setengah jam, nangis. Jangan kira jam lah. Maksud saya setengah jam tu lama sikit doa. Belajar doa panjang-panjang. Doa cakap masing-masing. Kalau Cina, doa cakap Cina. Doa kalau orang putih, cakap orang putih. Bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris. Jawa, cakap Jawa. Minang, cakap Minang. Banjar, cakap Banjar. Cakap bahasa kita selesa. Melayu, cakap Melayu. Doa cakap Melayu. Doa bahasa Melayu. Doa bahasa apa yang selesa. Doa Tamil, doa cakap Tamil. Doa, ya Allah, doa. Nangis ke Allah. Nangis cakap-cakap kan. Allah rindu kat kita semua. Allah cuma nak dengar kita berdoa. Dia boleh beri sekelip mata, dunia boleh berubah. Dia juga boleh buat sekelip mata, dunia ni kembali seperti mana dulu. Bahkan juta-juta kali lebih baik. Dia maha kuasa. Sekelip mata boleh berubah. Banyak benda dalam hidup ni sekelip mata je. Allah beri sekelip mata, Allah boleh ambil. Dia beri sebab dia sayang, dia tahan pun sebab dia sayang. Tu nangis ke Allah. Dia boleh angkat semua azab yang berlaku. Dia boleh angkat semua ujian terjadi ni. Allah boleh berubah semua sekali-sekali. Allah yang punya dunia ni. Dia punya dulu, kini, selama-lamanya. Dia yang punya semua sekali. Yakin pada Allah. Puji dia. Tak ada siapa boleh buat apa-apa melainkan dia. Dia sayangkan kita. Baik, terima kasih semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.